Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.34 Disember bersama saya Azwaliza Azman. Tajuk utama tengah hari ini. Bil bersepadu air dan pembentungan IWK tidak melibatkan kenaikan tarif air. Malaysia akan tangani cabaran bagi memastikan kejayaan APEC 2020. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Situasi banjir di Kelantan berkurangan sedikit manakala di Terengganu beransur pulih. Sehingga tengah hari tadi, mangsa yang dipindahkan ke 43 pusat pemindahan sementara PPS di Kelantan menurun kepada 12,433 orang berbanding 13,700 orang pagi tadi. Mangsa banjir di Terengganu pula semakin berkurangan selepas semua pusat pemindahan di Besut dan Hulu Terengganu ditutup. 6 jajahan masih terjejas banjir di Kelantan membabitkan lebih 4,600 keluarga. Paling ramai berada di Pasir Mas iaitu lebih 9,000 orang daripada lebih 3,500 keluarga. Ia diikuti jajahan Tumpat dengan sejumlah 2,700 orang berada di 7 PPS di kawasan itu. Dalam pada itu, menurut Sekretariat Pengurusan Bencana Terengganu, jumlah mangsa di negeri itu kini berbaki 1,256 orang. Sebanyak 17 PPS beroperasi di 4 daerah yang menempatkan mangsa terdiri daripada 335 keluarga. 5 PPS di Kuala Nerus dihuni 481 orang, manakala 372 orang di sebuah PPS di Kuala Terengganu. Baki mangsa berada di 11 PPS di Dungun dan Setiu. Ketika ribuan penduduk rantau panjang Kelantan berpindah sejak 4 hari lalu ke pusat pemindahan sementara, lain pula nasib dialami penduduk di Kampung Tersang. Kira-kira 30 penduduk di kampung itu terpaksa berkongsi 2 lori milik penduduk sebagai tempat berlindung. Kita terus saja bersama Shanun Hanif Abdullah Suhaimi yang meninjau keadaan penduduk berkenaan. Shanun, kongsikan apa yang berlaku. Terima kasih kepada rakan setugas di Seri Pentas. Saya kini berada di Rantau Panjang dan sebentar tadi apabila saya melalui jalan ini daripada Rantau Panjang nak pergi ke Tumpat, saya melihat ada sekumpulan penduduk yang duduk dalam lori. Jadi apabila saya tanya kenapa duduk atas lori ini, jadi jawapannya ialah kerana mereka tidak pergi ke pusat pemindahan dan semua penduduk-penduduk sini duduk dalam 2 lori siang dan malam. Jadi kita tanya salah seorang penduduk di sini, makcik ni. Assalamualaikum makcik, apa khabar? Khabar baik. Nama makcik? Mariam Mamak. Mariam. Ya. Jadi boleh ceritakan berapa ramai duduk dalam lori ni waktu malam? Berapa kasung lah, tak apa kasung. Ada lebih kurang itulah. 30 orang, 60 orang. Duduk dalam lori. Jadi tak rasa takut ke waktu malam ke macam mana? Tak ada takut. Moga orang ramai duduk hok jatuh-jatuh ni. Jadi main kat bawah ni ya. Gimana gitu ya. Jadi kalau jadi kenapa tak pergi pusat pemindahan? Payo jauh. Dendung poso mak. Nak pusat gua anu kita ketua payo sepak kebuh. Jadi itu yang duduk di sini tu. Duduk sini tu. Dah berapa malam duduk sini? 3 dah deh. 3 malam dah. Nak sepak ni. Tidur dalam lori. Makan pun sini. Makan sini dah. Jadi begitulah suasana ketika banjir, berbagai kerenah, berbagai cerita dan menariknya mereka bersatu tinggal dalam lori. Itu saja laporan saya, kembali kepada rakan setugas di Seri Pentas. Vivo S1 Pro menerokai gaya anda. 4 kamera, 48 megapiksel, ultra jelas main kamera. Vivo. Sidang Dewan Rakyat. Antara yang dibangkitkan pada sidang hari ini isu bil pembentungan dan bil air yang didakwa melambung sehingga memberi kesan kepada rakyat. Turut ditanya isu pembelian produk Muslim. Untuk butiran lanjut kita bersama Salina Zakaria di Parlimen. Silakan Salina.
Baiklah, terima kasih Wawa di Sri Pentas. Hari ini sudah pastinya berkumandang beberapa isu yang ditanyakan pada sesi soal jawab di Parlimen. Dan ini merupakan isu pertama iaitu Kementerian Air Tanah dan juga Sumber Asli akan melaksanakan bil bersepadu bagi tarif pembentungan dan juga air mulai tahun depan di beberapa negeri yang telah pun bersetuju untuk melaksanakannya. Dan menterinya Datuk Xavier Jayakumar berkata bahawa langkah itu bagi menyokong program kementerian bagi tempoh 5 tahun akan datang dalam usaha untuk memberhentikan pemberian subsidi kepada Indah Water Consortium Sdn Bhd ataupun IWK. Kerajaan Persekutuan subsidi kepada IWK dekat 150 juta ringgit setahun. Tanpa subsidi itu kita akan adakan masalah perkhidmatan di dalam syarikat IWK. Tetapi kita telah ambil tindakan-tindakan sewajarnya di dalam tempoh 5 tahun yang akan datang. Kita akan adakan beberapa program di mana subsidi ini akan menurunkan. Kita akan berhentikan pemberian subsidi dari kementerian kepada IWK sebab projek dan program yang kita telah atur di dalam 5 tahun ini akan lihat bahawa IWK akan jadi financially independent dan tak payah tanggung kepada subsidi dari kerajaan persekutuan. Pengguna ujarnya tidak perlu gusar kerana harga tarif pembentungan masih sama. Namun langkah itu dapat membantu meningkatkan kutipan bagi pihak IWK yang mempunyai tunggakan yang tinggi. Ketika ini kerajaan memberikan sekurang-kurangnya 150 juta ringgit subsidi kepada IWK bagi urusan pembentungan untuk kediaman berstatus serata dan teres. Dalam pada itu turut berkumandang pada sesi seterusnya di Dewan Rakyat ialah isu berkaitan kempen Buy Muslim First ataupun BMF yang disalanggapkan sebagai satu gerakan untuk memboikot produk kaum lain. Dan perkara itu dijelaskan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Fuzia Salih yang berkata bahawa kempen itu buat ketika ini bukanlah adalah satu hasrat yang baik, namun ia haruslah digabungkan dengan produk yang menepati konsep halalan thayyiban. Fuzia berkata kerajaan juga sentiasa menjaga kepentingan pelbagai pihak, ia termasuk produk bukan Islam yang patuh pada konsep halal thayyiban. Saya ingin mengumumkan bahawa keputusan pos kabinet agensi-agensi agama baru-baru ini telah bersetuju supaya agensi-agensi agama membantu mempromosi produk-produk halal yang diusahakan oleh usahawan Muslim. Ya, maksudnya mesti digabungkan dengan produk halal, ya, konsep halalan thayyiban, dan agensi agama bersetuju untuk mempromosi melalui media sosial dan sebagainya produk-produk, saya ulang ya, produk-produk halal yang menepati halalan thayyiban ini yang diusahakan oleh usahawan Muslim. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Pendang, Awang Hashim, berhubung perancangan kerajaan dalam meningkatkan peranan JAKIM dan isu produk BMF. Setakat ini, pensijilan halal JAKIM mendapat pengiktirafan 45 negara. Sehingga 3 Disember lalu, 78 pensijilan halal dari 45 negara telah dikeluarkan mengikut piawaian dan ciri-ciri halal JAKIM. Baiklah, 54 jenis barangan kargo termasuk bahan makanan tertentu yang telah dikecualikan syarat lesen ataupun permit import AP telah pun berjaya meningkatkan pengendalian kargo di pelabuhan Masa itu jumlah kontena yang telah pun diuruskan di pelabuhan di seluruh negara ketika ini telah pun meningkat kepada 1.4% bagi suku tahun ketiga tahun ini berbanding daripada tahun lalu. Apabila kita mengumumkan dasar tersebut, memberikan pengecualian kepada 54 jenis barangan kargo untuk transshipment ini, ia memang memberikan satu pertanda yang positif kepada sektor maritim negara. Dan kita dapat menaikkan imej negara sebagai sebuah hub transshipment yang pro business, dan ia juga dapat menarik lebih banyak syarikat-syarikat perkapalan untuk berlabuh di pelabuhan-pelabuhan di Malaysia.
Tambah beliau, bagi suku ketiga tahun ini, jumlah keseluruhan muatan kendalian kontena adalah 6.58 juta TEU berbanding 6.32 juta TEU. Ia membantu meningkatkan daya saing pelabuhan negara serta menjadikan pelabuhan negara lebih kompetitif di peringkat global. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan dibangkitkan Ahli Parlimen Kota Kinabalu, Chan Fung Hin. Baiklah, terima kasih. Nampaknya itu sahaja laporan daripada sidang Dewan Rakyat di Parlimen dan seperti kebiasaannya sidang akan bersambung jam 2.30 petang dan hari ini saya bertugas bersama dengan rakan tugas Priyawati Vasu. Dengan itu kita kembali ke studio. Terima kasih Salina dengan laporan itu tadi. Anggota Persidangan Kerjasama Ekonomik Asia Pasifik APEC disaran untuk menerima pakai falsafah perkongsian bersama dan menerapkannya ke dalam model ekonomi semasa. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata APEC akan terus menjadi mampan dan relevan sebagai satu perkumpulan dalam tempoh jangka panjang jika negara anggota menambah baik kesejahteraan serta membolehkan seluruh rakyat mempunyai standard hidup yang lebih baik. Berucap pada Majlis Pelancaran APEC 2020 di Cyberjaya pagi tadi, Tun Dr. Mahathir berkata Malaysia memilih tema mengoptimumkan potensi insan ke arah masa depan perkongsian kemakmuran bagi APEC 2020. Ia mencerminkan bahawa falsafah yang mendukung persidangan berkenaan adalah perkongsian kemakmuran. Jelas beliau, Malaysia pada Oktober lalu melancarkan wawasan kemakmuran bersama 2030 bermatlamat mewujudkan ekonomi yang boleh mencapai pertumbuhan seimbang dan mampan serta pengagihan kekayaan adil dan saksama kepada seluruh kumpulan pendapatan, etnik, kawasan geografi dan rantaian bekalan. In this regard, as host of APEC 2020, Malaysia will continue the work on women in the economy, financial inclusion, engaging youth, sustainable development and creating a conducive environment for entrepreneurs, startups and social enterprises, as well as all these elements are critical components of a system that will contribute to shared prosperity. Malaysia menjadi negara hos buat kali kedua selepas menjadi tuan rumah buat pertama kali pada 1998. Tun Dr. Mahathir turut menggesa anggota APEC untuk bersatu dan memanfaatkan kekuatan kolektif untuk menangani masalah dan cabaran, meningkatkan semula keyakinan serta maju ke hadapan. Untuk memulihkan keyakinan itu, anggota APEC perlu memberi makna kepada usaha pembangunan ekonomi serta harus bekerjasama ke arah perkongsian manfaat yang sama rata daripada perusahaan besar sehingga industri kecil dan sederhana termasuk rakyat biasa. Di pentas sama, Tun Dr. Mahathir menegaskan Malaysia akan menangani semua cabaran termasuk risiko pertumbuhan perlahan kesan daripada faktor luaran dan ketegangan dasar perdagangan yang masih berlarutan. Ia bagi memastikan kejayaan APEC 2020 di mana manfaat daripada kerjasama perdagangan, pelaburan dan ekonomi tersebut mampu dinikmati rakyat. About 40% of the jobs created are directly attributable to activities linked to exports. So it is also in our interest to ensure that this region remains business friendly and that trade and investment policies bring prosperity for all, right down to the man in the street. Jelas beliau, persidangan APEC penting kepada Malaysia kerana rantau ini menyumbang lebih daripada 80% kepada jumlah perdagangan negara dan lebih daripada 70% melalui pelaburan langsung asing dalam sektor pembuatan. Perdana Menteri turut mempelawa semua pemimpin ekonomi APEC datang ke Malaysia pada November 2020 untuk membincangkan isu-isu membabitkan ketahanan APEC, perdagangan dan pelaburan serta kesejahteraan ekonomi. Bekas Perdana Menteri
Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berpuas hati dengan jaminan kerajaan berjumlah RM2 bilion untuk diberikan kepada SRC International Sdn Bhd. Ia lanjutan daripada Kementerian Keuangan yang tidak menyokong untuk memberikan geran kerajaan sebanyak RM650 juta kepada SRC. Sebaliknya, jaminan kerajaan sebanyak RM2 bilion diberikan kepada syarikat itu. Datuk Seri Najib dalam keterangan membela diri menerusi penyataan saksinya berkata justifikasi adalah seperti yang diluluskan bekas Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan Bahagian Dasar Kementerian Keuangan Datuk Mat Nur Nawi. Datuk Seri Najib berkata tiada perubahan antara permohonan pertama SRC untuk jaminan kerajaan dan permohonan itu memandangkan matlamat SRC adalah selari dengan rancangan Malaysia ke-10. Menurutnya, Kabinet juga sebulat suara meluluskan pemberian jaminan kerajaan kedua kepada SRC. Penggunaan pinjaman kumpulan wang persaraan diperbadankan dalam pelaburan SRC adalah sebagai modal lanjutan. Sementara itu, Datuk Seri Najib menafikan bahawa beliau menyembunyikan pemindahan dana SRC kepada MKD daripada bekas Menteri Keuangan kedua, Datuk Seri Ahmad Husni Mohamad Hanazlah. Jelasnya apa yang dilakukan Datuk Seri Ahmad Husni kepada mahkamah adalah implikasi D524 iaitu memo yang dikaitkan dengan pemindahan SRC International dari 1MDB yang sengaja disembunyikan daripadanya. Tegas beliau perkara itu tidak disembunyikan dan tiada arahan dikeluarkan untuk sesiapa menyembunyikan daripadanya. Gara-gara lampu isyarat gagal berfungsi, seorang penunggang motosikal maut dirempuh pacuan 4 roda di Kuantan, Pahang pagi tadi. Nas berlaku di persimpangan lampu isyarat Jalan Kuantan Pekan dekat Kampung Sungai Soi, Kuantan kira-kira jam 9.15 pagi. Penunggang motosikal terbabit dipercayai dari arah Kampung Sungai Soi membelok ke kanan menuju ke arah Kuantan. Ketika kejadian, mangsa cuba meneruskan perjalanan di persimpangan itu ketika sebuah pacuan 4 roda datang dari Kuantan. Mangsa gagal mengelak sebelum dirempuh kenderaan berkenaan yang menuju ke Pekan. Akibat rempuhan, mangsa tercampak lebih 5 meter. Mangsa yang identitinya belum dikenal pasti disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Manakala pemandu pacuan 4 roda tidak mengalami kecederaan. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Tengku Ampuan Afzan Kuantan untuk bedah siasat. Laporan luar negara, sekurang-kurangnya 23 orang maut manakala 130 yang lain cedera selepas sebuah kilang membuat jubin di Sudan terbakar. Kebakaran tercetus susulan letupan tangki gas kilang berkenaan. Sebahagian kereta yang diletakkan berhampiran kilang turut terbakar. Warga India antaranya menjadi mangsa korban, sementara mangsa cedera dikejarkan ke hospital berdekatan untuk rawatan lanjut. Seorang wanita dan 2 bayi di wilayah Rakhine terbunuh dalam serangan yang dilancarkan tentera Myanmar. Serangan turut mengakibatkan 6 yang lain cedera. 2 wanita hamil antara mangsa yang mengalami kecederaan. Jurucakap tentera bagaimanapun enggan memberikan sebarang respon. Sementara itu, jurucakap tentera Arakan menyalahkan pihak tentera kerana melancarkan serangan terhadap orang awam. Ahli politik tempatan berkata kerajaan perlu mengutamakan keselamatan orang awam dengan serta-merta dan mengawal pasukan keselamatan. Ini pula tunjuk perasaan di London bagi membantah Perikatan Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO dan lawatan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump ke United Kingdom. Mereka turut menyuarakan kemarahan terhadap perbelanjaan pertahanan yang semakin tinggi dan pembangunan senjata nuklear. Kira-kira 500 penunjuk perasaan bertindak menyekat jalan raya. Selain itu, penunjuk perasaan turut berarak menuju ke Istana Buckingham yang menjadi lokasi pertemuan pemimpin NATO sempena ulang tahun ke-70 perikatan itu. Sukan, kontijen negara menambah 1 pingat emas pagi ini menerusi acara bowling padang 4 sepasukan lelaki yang menjadikan angka terkini kutipan pingat emas sebanyak 19 pingat. Dan hari ini 22 lagi pingat emas menjadi rebutan dalam acara akhir yang melibatkan atlet negara. Gadingan Idham Amin Ramlan, Daing Dadiri Dahasri, Zuhilmi Rizwan dan Fairul Izwan Muin dalam acara bowling padang 4 sepasukan lelaki berjaya menuai emas.
Mereka menewaskan pasukan Brunei dengan keputusan 24-6. Skuad bowling Padang turut meraih gangsa dalam acara 3 pasukan wanita menerusi gandingan Auni Fatia Khamis, Zuraini Khalid dan Azlina Arshad. Mengimbas prestasi semasa, skuad gimnastik artistik sudah melengkapkan sasaran 3 emas yang ditetapkan selepas kejayaan Farah N. Abdul Hadi dan Tan Fuji semalam. Hari kedua saingan gimnastik artistik di Coliseum Memorial Rizal Manila, Farah N. Abdul Hadi sekali lagi menceriakan kem negara selepas aksi emasnya dalam acara individu all-round Isnin lalu. Dalam acara palang bertingkat, Farah N berjaya mengutip mata tertinggi 12.367 mata mengatasi atlet Vietnam. Gangsa turut diraih atlet negara Rachel Yeoh Lee Wen. Melengkapkan sasaran Tan Fuji dalam acara palang kekuda yang berjaya mengutip 13.967 mata mengatasi atlet tuan rumah Yolo Carlos Adriel dan atlet Vietnam Din Puong Tan. Penganjur Tour di Selangor TDS 2019 Master Pacer Venture dan Majlis Sukan Negeri Selangor mengesahkan penyertaan pelumba MotoGP negara Hafiz Syarin Abdullah pada edisi kedua perlumbaan. Hafiz bakal membuat penampilan sulung dalam arena sukan berbasikal Lebuh Raya bersama pasukan berstatus kelab M-Skins Racing. Lebih istimewa, M-Skins turut dibarisi pelumba-pelumba kebangsaan dan juga bekas pelumba ternama negara Anwar Manan. Pada peminat-peminat berbasikal, mungkin suatu yang luar biasa bagaimana seorang pelumba motor yang dalam kelajuan 250 ke 300 km sejam turun kepada pace mungkin dalam 50 ke 60 km sejam. Semestinya kelibat Hafiz Syarin Abdullah menjadi tumpuan pada perlumbaan edisi kedua Tour di Selangor. So idea ni tercetus bila kita nampak Hafiz serius dalam cycling. So bila kita dapat tahu ada Tour Selangor, kita beritahu Hafiz, why not you join kita untuk this race. So kebetulan Hafiz memang dia minat. So dalam masa yang sama pun kita register dia untuk Tour Selangor ni. Selain Hafiz, pasukan M-Skins turut memiliki tarikan tersendiri dengan kemunculan semula Raja Pecut Le Tour di Langkawi 2010, Anwar Manan. Dalam perkembangan sama, TDS 2019 terus mendapat sokongan penaja-penaja dengan syarikat hartanah Central Spectrum yang tampil selaku penaja jersey Raja Bukit. Dengan cabaran utama sudah pastilah pendakian kategori 1 pada penamat peringkat ketiga di Bukit Jugra. Saingan Tour di Selangor 2019 akan memulakan kayuhannya pada 18 sehingga 22 Disember ini dengan lokasi pertama dilepaskan di Pulau Indah. Berbaki lebih kurang sebulan saja lagi menjelang Sukan Para ASEAN 2020, Chef Division Sukan Para ASEAN Datuk Seri Megat di Syariman akui persiapan kontingen negara dilihat berjalan lancar dalam semua aspek. Kehadiran Datuk Seri Megat untuk menyampaikan kata-kata semangat kepada atlet para telah menyemarakkan semangat juang mereka untuk terus gigih bagi meraih kejayaan di Temasya kali ini. Datuk Seri Megat enggan mengulas lanjut mengenai sasaran pingat yang akan ditetapkan. Pada edisi lalu, kontingen negara menamatkan saingan di tempat kedua dengan 90 kutipan pingat emas, 85 perak dan 83 gangsa dengan 258 pingat secara keseluruhan. In Philippines, untuk negara Filipina, saya dah sentiasa ke sana, dah selalu ke sana. Mungkin tak ada masalah. Cuma mungkin dari segi makanan ke apa tu mungkin ada kekurangan, tapi itu pihak MSN dan kami, I think we will have be prepared to have an extra meal ke apa atau extra food bring in. Tapi saya percaya local organisation committee LOC by the time untuk ASEAN Para Games they have backup already. Dia dah tahu apa yang perlu ditambah baik. Sebanyak 16 jenis sukan penyertaan kontingen negara pada Temasya kali ke-10 ini. Setengah jam bersiaran, Buletin 1.30 berhenti di sini.